sama, yaitu Bani Israel, anak-anak cucu cicit keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, bapa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah, bila sebut nama-nama sebegini mengingatkan saya secara pribadi. Baru sahaja 3 bulan yang lepas saya dapat bawa sekumpulan hampir 40 orang. Kami menziarahi Palestin dan kita dapat salat alhamdulillah sambil menziarahi Masjidil Aqsa. Kita sampai hari Khamis malam Jumaat. Jadi hari Jumaat itu hari yang kita dapat pergi dan melawat semua kawasan dalam tapak Masjidil Aqsa. 3 masjid yang berada di atas tanah, 2 masjid yang berada di bawah tanah. Hari Jumaat saja yang dia buka. Maka pada ketika itu hari Jumaat satu-satunya hari di mana dibuka semuanya kawasan Aqsa ini hanya untuk orang Islam. Hari-hari lain setiap hari diberikan masa 2 jam kepada yang bukan Islam, sama ada orang Yahudi ataupun orang Nasrani, mereka boleh masuk ke kawasan bukan dalam Masjid Aqsa, Masjid Qibli, tapi dalam tapak kawasan Masjid Al-Aqsa itu 2 jam. Mengapa ini berlaku? Antara sebabnya adalah kerana dah terlalu lama Masjid Al-Aqsa sunyi, tak ramai orang datang, tak ramai orang dapat datang. Berdekatan seberang jalan dengan Al-Aqsa, subhanallah, Palestin negara yang penuh dengan tembok ghetto. Umpama zaman Nazi dulu penuh dengan tembok ghetto. 5 minit saja kalau naik kereta kawasan penempatan orang-orang Muslim Palestin, tapi mereka lah yang tak dibenarkan untuk masuk dan solat di Masjid Al-Aqsa. Kita ni datang daripada jauh, Allah Subhanahu wa taala beri nikmat dapat masuk. Bayangkan kita yang berada sebelah masjid, sebelah tembok masjid, tak dibenarkan datang untuk solat. Beza sangat dengan kita, rumah tembok sebelah masjid tak datang solat. Itu yang Tuan Urusi kita sebut tadi. Subhanallah, yang di sana bukan tak nak datang, tapi tak dapat datang. Dan kita dapat ziarah Masjid Qibli, Masjid Al-Aqsa, Masjid Omar, kemudian Dome of the Rock itu, dan kemudian yang di bawah tanah antaranya Masjid Mihrab yang dipanggil sebagai Mihrab Maryam, tempat Sayyidatina Maryam ibu Nabi Isa alaihi salam. Dia beriktikaf, dia bermunajat, dan mihrabnya itu di situ tertulis di bawah tanah. Dan kemudian Masjid Buraq dan sebagainya. Subhanallah, inilah Al-Aqsa. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan dalam sebuah hadis sahih, Nabi bagi tahu kepada para sahabat, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihi salam telah berdoa ketika mana beliau berada di Palestin. Dan memang Palestin ini bumi, kampung, medan perjuangan, tempat berjalan berdakwah ramai para nabi dan rasul. Dan disitulah adanya Masjid Al-Aqsa yang dibina semula oleh Nabi Sulaiman. Selepas ratusan ribuan tahun dia dah runtuh dan rosak, Nabi Sulaiman bina semula atas perintah Allah. Sama macam Ka'bah Baitillahil Haram, Masjidil Haram, tapak yang sedia ada telah pun dibina asal. Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk bina semula. Lalu ketika berada di Palestin dan telah pun dibina semula Al-Aqsa, Nabi Sulaiman AS berdoa. Kata Nabi SAW ada 3 doa Nabi Ibrahim dalam hadis ini. Pertama, Nabi Sulaiman AS dia berdoa pada Allah untuk diberikan kepadanya al-mulk, kekuasaan dan kerajaan. Maka Allah mengabulkan doanya dan beliau menjadi raja. Antara nabi-nabi yang menjadi raja adalah Nabi Sulaiman AS. Besar kekuasaan. Kedua, Nabi Sulaiman AS berdoa kepada Allah agar dia diberikan kuasa dan kemampuan untuk mentadbir manusia dan bukan manusia. Kerana itu diberikan kehebatan pada Nabi Sulaiman, boleh bercakap, boleh bersembang, boleh berbahasa dengan bahasa-bahasa haiwan seperti semua, burung dan sebagainya, menguasai jin, iblis dan sebagainya. Dimakbulkan oleh Allah Subhanahu
ketiga Nabi Sulaiman ialah selepas dia bina Masjid Al-Aqsa, dia berdoa, ya Allah, aku berharap agar sesiapa sahaja yang memasak niat meletakkan asam untuk menziarahi Masjid Al-Aqsa di Palestin dengan tujuan untuk solat di dalam Masjid Al-Aqsa, maka ya Allah, jadikanlah orang itu ianya suci daripada segala dosa, diampunkan segala dosa, seperti mana dia telah pun baru saja dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi SAW menyatakan di hujung hadis ini, aku berharap, Nabi Muhammad SAW kata, aku berharap agar Allah memakbulkan permintaan ketiga Nabi Sulaiman AS. Dua dah makbul, satu ini disembunyi.